Biarlah 6,000 tu ngundi, tak payah ngundi pun tak apa, ya? Menang garanti, ya? Dan saya harap tuan-tuan juga jadi jentera kepada kerajaan hari ini. Kempen, ya? Jangan dengar, ya, hari ini pembangkang merayau-rayau tuan-tuan, merata tempat. Saya nak tanya tuan-tuan hari ini, pembangkang yang ada di negara kita ni, apa yang dia buat tuan-tuan? Kita buat macam-macam. Masjid kita buat, sekolah kita buat, klinik kita buat, hospital kita buat, balai raya kita buat, ya? Tanaman getah semula ni pun kita bantu, kelapa sawit pun bantu, padang bola pun kita buat, tiang gol pun kita buat tuan-tuan. Apa pembangkang buat dengan kita? Pembangkang cuma buat satu je tuan-tuan, buat poster tampal dekat merata-rata tempat. Itu je kerja dia. Ada tak dia buat apa-apa tuan? Pembangkang di Negeri Sembilan ni tuan-tuan, kalau ada pun permasalahan rakyat, mengadu kepada wakil rakyat pembangkang, dia bawa masalah itu tuan-tuan untuk diselesaikan oleh pejabat-pejabat kerajaan. Longkang pecah, dia pergi dekat Majlis Perbandaran Nilai, Majlis Perbandaran Seremban, minta tolong baiki. Majlis Perbandaran Seremban Nilai adalah kerajaan. Ada masalah tuan-tuan, lambat dapat bantuan Risda, bawa masalah itu kepada Risda. Risda adalah jabatan kerajaan tuan-tuan. Apa dia buat tuan-tuan? Itu yang saya kata tadi. Buat poster, pasang bendera, itu dia punya tugas. Dan mencerca ke sana ke sini, membuat fitnah kepada kerajaan hari ini. Nah, ini saya nak bagi tahu tuan-tuan, biar jelas. Kalau ada lah dia, itulah kerja dia. Tengok di Batu Lapan yang keluar dekat Sinar, yang tuan-tuan baca lah. Datang seorang motor, naik motor, letak dekat tengah-tengah jalan, dia ambil gambar. Jalan raya berlubang, kerajaan tidak prihatin. Kalau betul you handal kuat, tampallah. Tapi kita juga yang menampal. Kerana apa tuan-tuan? Berlubang kerana ada sebab. Jabatan Bekalan Air Negeri Sembilan membaiki, saluran yang pecah. Jadi sebelum ditampal semula, sudah tentulah dia berlubang sedikit sebanyak untuk sementara nak dibaiki. Waktu itulah dia ambil peluang, ambil gambar. Apalah namanya ni. Dan satu lagi, keluar gambar, keluarlah. Dia kata inilah selekoh berbahaya yang sudah 40 tahun tidak diambil berat oleh kerajaan, tidak diturap jalani. Puas saya cari mana tempat ni. Rupanya dia tipu tuan-tuan, kerjanya menipu. Saya minta maaf lah, dia ambil lorong dekat rumah postman siapa tu, Haris, Cikgu Asmah. Lorong jalan rumah tuan-tuan. Sebab apa? Kerana dia sewa rumah kat situ. La ilaha illallah. Ni betul ke tak betul ini? Memang sengit pun. Kalau nak dikategorikan sengit lah, bukanlah saya nak mengata, tapi biarlah logik, rasional, perkara yang benar. Jangan menipu, gunakan media. Nak mempengaruhi kepala otak orang ni kerjanya. Itu yang saya kata tadi. Tugas dia tidak lain tidak bukan hanya mencerca, membuat fitnah ke sana dan ke sini. Buatlah yang betul kalau betul. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Barisan Nasional hari ini kerajaan dia menawarkan perkhidmatan yang baik. Sejak dulu wujudnya kerajaan Barisan Nasional ni tuan-tuan, kita tidak pernah diajar untuk kurang ajar. Saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan, macam perhimpunan bersih di Kuala Lumpur, jangan cabar kita. Kan kalau kita berkumpul tuan-tuan bukan 30,000, kita boleh kumpul 6-7 juta orang. Langgar dia apa macam? Nah, janganlah diajak kita macam itu. Sebab dulu wujudnya parti kita, wujudnya pemerintah daripada Dato' On,
Tengku Abdul Rahman, ya, Hussein On, Mahathir, Tun Abdullah Badawi, dia tak pernah ngajak kita ke orang ajar. Menderhaka, ada tak dia sebut? Mari kita menderhaka dengan raja, mari kita ke orang ajar dengan orang, mari kita buat sakit hati dengan orang, ada tak? Tak pernah. Tapi janganlah cabar kita. Kita pun ada hadnya. Nanti kalau kita kumpul ramai-ramai sampai 7 juta, kita langgar dia, apa macam? Assalamualaikum kan sudah. Ya, janganlah cabar-cabar. Ya. Kita pun ada hadnya juga. Jadi saya harap kepada tuan-tuan, kita sebagai manusia, masyarakat yang mempunyai pemikiran yang rasional, kita jangan buat sedemikian rupa. Ya, kalau betul, biarlah rakyat membuat pemilihan dalam pilihan raya. Ini sekarang dia sebab apa tuan-tuan? Dia tuduh polis tak betul, Suruhanjaya pilihan raya tak betul. Dia tahu tuan-tuan, kalau pilihan raya hari ini dia kalah. Besok bila kalah, dia tuduhlah. Memang betul. Sebab itulah kita kalah dalam pilihan raya. Kerana Suruhanjaya pilihan raya menjalankan pilihan raya yang tidak bersih, ya, tidak tulus. Memang kita kalah sebab apa? Polis pun bersama-sama dengan Suruhanjaya pilihan raya masa pilihan raya berganding bahu untuk menjalankan pilihan raya yang tidak terus. Ini dia. Awal-awal dia dah buat isu tuan-tuan. Jangan keliru. Saya harap apabila sampai pilihan raya nanti, mari kita sama-sama bersihkan kawasan kita daripada anasir-anasir yang sedemikian. Kerana mereka bukan membawa faedah kepada kita tuan-tuan, tetapi sebaliknya mereka akan menghancurkan kita dan juga akan membawa suatu keadaan yang tidak aman dan tentram di tempat kita. Nah, ini saya minta, ya, untuk makluman tuan-tuan jugalah, ya. Tu jembatan yang runtuh tu jangan risau, kita dah dapat peruntukan, ya. Kita akan repair. Besok dia ambil gambar tu. Yakin dah cakap saya ni. Saya dah cakap ni ada info daripada tuan-tuan, maklumat dari tuan-tuan. Besok dia ambil gambar dulu. Dia pergi situ, dia pegang. Besok bila dia baiki, ini perjuangan saya. Sebab itulah jembatan ini dapat. Kepala otak ada betul. Ya, ya. Ambil nama je tuan-tuan. Ya. Kita yang betul-betul lumus. Ketua kampung yang melaporkan dengan kita, kita yang ambil tindakan, cari, ya, kos untuk baiki. Dia ambil gambar. Ni dengar ni, percayalah cakap saya. 2-3 hari keluar dekat Sukabah tu. Dia kata dia berjuang lah konon-kononnya. Sebab suara dia lah, maka jembatan tu dapat. Oi, pandai betul dia. Kerjanya itulah. Kalau saya macam tu, hidup bahagia, ya. Tapi kita jangan buat macam itulah. Kalau dia dah buat macam tu, biarlah dia gilo dengan dia gilo. Kita jangan ikut sama, ya. Jadi itulah yang saya nak sampaikan. Terima kasih kepada Pak Balda. Minta maaf lah, saya kempen sikit. Ya, yalah. Risda kita pun sokong Risda kan, sebab Risda ni di bawah portfolio saya, ya, Kementerian Luar Bandar. Jadi saya gunakanlah sikit, ya. Tapi tak apalah, kalau nak apa-apa bagi tahu saya, kan saya tolonglah kan. Hari ni tolong saya, besok saya tolonglah tuan-tuan kan. Kan baik, ya. Macamlah kita ni kadang tuan-tuan, ya. Apa ni semuanya tak betul, ya. Kita buat satu Malaysia pun dia kata tak betul. Dia tak sekolah dulu lah. Satu Malaysia ni tuan-tuan, sebenarnya konsep dah lama dah. Saya belajar darjah 1. Nama saya Ali, nama saya Salmah, nama saya Tong Seng, nama saya Ramasamy. Ya? Ali, Salmah, Tong Seng dan Ramasamy sama-sama pergi ke sekolah. Kan dah satu Malaysia tu, betul tak? Senangnya dulu sebenarnya. Satu Malaysia dah lama wujud tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun susah, saya fikir. Cerita-cerita rakyat dulu semua dah mengajar kita bersatu padu. Ya. Tuan-tuan ingat tak cerita kura-kura dengan itik? Ya, kawasan pun sudah kering kontang. Maka itik pun berbincanglah dengan kura-kura. Wahai kura-kura, aku melihat kau kesian kerana sudah kehilangan air. Marilah kita pindah. Ya. Maka berbincanglah, ya, kura-kura dengan itik. Nanti saya akan pindahkan
menggunakan sebatang kayu. Gigit kayu ni kuat-kuat bila saya terbang, tapi jangan keluar bercakap. Kalau bercakap kan wak pun dia jatuh. Betul tak? Ha? Kura-kura dengan itik pun dah lama boleh berbincang, tuan-tuan. Kenapa kita manusia dengan manusia tak boleh berbincang? Ini pun nak tahu juga kadang-kadang. La ilaha illallah kadang-kadang. Saya pun kadang-kadang saya. Itik dengan kura-kura pun dia boleh bersatu padu. Boleh berbincang macam mana nak menyelamatkan diri. Kita ni sama kita pun tak boleh berbincang pasal apa? Entahlah. Tapi tuan-tuan janganlah cakap macam tu. Ya, jangan ikut perangai dia. Ya. Jadi itulah yang saya nak sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah silap. Membajalah. Tunaikanlah. Ya. Cara-cara macam mana nak membaca ini. Mudah-mudahan nanti tuan-tuan dapat pendapatan yang tinggi. Ni kita nak jadi negara maju tahun 2020. Tahun 2020, satu daripada ciri negara maju, rakyatnya mesti berpendapatan tinggi. Menoreh getah pun mesti berpendapatan tinggi. Itu dia. Jadi itulah yang menjadi hasrat kerajaan hari ini. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah silap dalam ucapan saya tadi. Kok ada yang terkono lah kan? Kan ada yang terkono ni. Allah kono dan tapi pistol tu tidaklah membunuh diri ya. Cuma kadang-kadang miong sikit lah. Sikit je kan. Ya. Jadi saya harap tuan-tuan bersama-sama dengan kerajaan hari ini. Sampai pilihan raya nanti kita lapang kalah. Kerajaan yang dah banyak dah berjasa dah. Ya. InsyaAllah kita jaga. Ya, kerajaan hari ini jaga kebajikan tuan-tuan. Ya. Jaga Risda. So bantu tuan-tuan. Ya. Mungkin hari ini 9,000 satu ekar. Akan datang 1 hektar akan datang naik lagi ya. Kita merintah naik lagi ya. Hari ini tak dapat RM500, sekejap lagi mungkin ada lagi durian runtuh ya, macam-macam. Hari ini tengok kerajaan jaga ya. Swasta pun dah ditentukan gaji dia RM900 di Semenanjung Malaysia. Siapa nak ambil pekerja ya, kalau ia merupakan syarikat swasta, gaji mesti 900 lebih. Akan masuk itu ini gelbak-gelbuk dapatlah 1,000 2,000 lebih. Kerajaan mengambil berat tuan-tuan. Dulu pandai-pandai yang RM400 lah. Jadi jaga pun RM400 ya. Hari ini jadi jaga, kalau betul dia berdaftar ya, jaga itu gaji permulaannya RM900 jaga ya. Kalaulah tuan-tuan tak dapat, boleh mengadu dengan guaman awam, boleh diambil tindakan. Begitu sekali lah ya. Jadi terima kasih kepada Risda, terima kasih kepada tuan-tuan. Dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikanlah ya, program gerakan membaja peringkat Dewan Undangan Negeri Labu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dengan terhormatnya sekali lagi mempersilakan Yang Berhormat Datuk diiringi oleh Timbalan Pengarah Risda Negeri, Pegawai Risda Daerah Negeri Sembarat untuk majlis pelancaran gimmick kempen gerakan membaja peringkat Dun Labu Parlimen Rabak. Sini je Zuri, sini je Zuri. Bismillahirrahmanirrahim.